Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membentangkan assignment di EKP 2113 yang bertajuk Axis Source Mesh Analysis. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Najib bin Muhammad Khalid, Muhammad Ariz Zakwan bin Asmawi, Muhammad Faris bin Muhammad Rozi, Darwish Mukris bin Mahmud. Jadi ini adalah circuit diagram kami. Circuit diagram kami terdiri daripada komponen voltage source iaitu 20 cos 10 T volt, resistor 10 ohm, induktor 5 Henry, resistor 18 ohm, resistor 4 ohm, resistor 8 ohm dan kapasitor 0.5 farad. Jadi kita beralih kepada mesh calculation. Jadi untuk pertama sekali, ini adalah circuit diagram kami yang asal. Selepas itu kami convertkan setiap value kepada impedance. Sebagai contoh, 20 cos 10 T. Kami tukarkan kepada impedance dan menjadi 20 sudut kosong. Dan seterusnya diikuti dengan induktor sama dengan 5 Henry. Kami tukarkan kepada impedance dengan menggunakan formula JWL dan seterusnya kita beralih kepada mesh calculation. Jadi langkah pertama, seterusnya kita beralih kepada mesh calculation. Jadi pertama sekali, ini adalah circuit kami yang asal. Langkah pertama, kami tukarkan setiap value kepada impedance. Sebagai contoh, 20 cos 10 T. Kami tukarkan dan mendapat 20 sudut kosong. Seterusnya, induktor 5 Henry. Kami tukarkan kepada impedance dengan menggunakan J omega L dan mendapat J 50 ohm. Seterusnya diikuti dengan kapasitor 0.5 farad. Kami tukarkan kepada impedance dengan menggunakan 1 over J omega C dan mendapat negatif J 0.2 ohm. Dan seterusnya kami lukiskan balik circuit yang telah kami convert kepada impedance dan inilah circuit telah kami convert kepada impedance. Circuit lengkap. Seterusnya kita beralih kepada calculation for mesh analysis. Itu kita labelkan setiap satu loop sebagai mesh I1 dan satu loop lagi sebagai mesh I2. And then untuk mesh I1, cara pengiraan dia adalah dengan 20 tolak 10 I1 tolak J50 dalam kurungan I1 minus I2 tolak 18 dalam kurungan I1 minus I2 sama dengan 0. Kembangkan equation seperti biasa. Seterusnya, faktorkan equation menjadi negatif 10 tambah J50 tolak 18 dalam kurungan bagi value I1 tambah dalam kurungan J50 tambah 18 bagi value I2 sama dengan negatif 20. Lepas itu tambah setiap value I1 dan I2 sehingga mendapat bentuk yang termudah. Jadi untuk mesh I2 pula sama seperti mesh I1. Pertama sekali negatif 18 dalam kurungan I2 minus I1 tolak J50 dalam kurungan I2 minus I1 tolak 4 I2 tolak 8 I2 tambah J 0.2 I2 sama dengan 0. Selepas itu, kembangkan equation seperti biasa. Seterusnya diikuti dengan faktorkan equation mengikut I mesh 1 dan I mesh 2. Dan selepas daripada itu, selesaikan sehingga mendapat bentuk yang termudah. Dan jadi hasil yang kami dapat adalah dalam kurungan 18 tambah J50 bagi value I1 tambah dalam kurungan tolak 30 tolak J50 bagi value I2 sama dengan 0. Seterusnya, kami menggunakan kaedah metrik untuk mendapatkan value I1 dan I2. Sebagaimana contoh yang ditunjukkan dalam slide, kami masukkan value I1
bagi setiap mesh I1 dan mesh I2. Bagi contoh, negatif 28 tolak J50, 18 tambah J50 dan diikuti dengan value I2 pada mesh I1 dan mesh I2. Sebagai contoh, 18 tambah J50 tolak 30 tolak J50 dan diikuti dengan I1, I2 sama dengan negatif 20, kosong. Kami menggunakan kaedah determinant untuk mendapatkan determinant 1 dan determinant 2 untuk digunakan di dalam formula untuk mendapatkan value untuk I1 dan I2. Bagi contoh, I1 kami menggunakan formula determinant 1 bahagi dengan determinant dan hasil yang kami dapatkan adalah 0.97 sudut negatif 2.85 ampere. Dan untuk I2 kami menggunakan formula determinant 2 bahagi determinant dan hasil yang kami dapatkan adalah 0.88 sudut negatif 171.69 ampere. Okey. Untuk value parameter, circuit ni kita akan pemudahkan dengan kaskadkan tiga load dan 2 load untuk jadikan untuk serieskan dia. Selepas itu, kita orang akan parallelkan value yang telah dipemudahkan tadi. Untuk step 3, kita orang akan serieskan value selepas diparallelkan dengan resistor. Untuk last step, kita akan apply Ohm's law untuk mendapatkan I total, iaitu I total sama dengan V over R untuk mendapatkan value 0.96. Okey. Untuk value parameter yang kedua, kita akan mencari power factor, reactive power, active power dan apparent power. Untuk power factor, kita akan menggunakan VF sama dengan cos theta V tolak theta I. Theta V sama dengan kosong sebab kita value untuk di polar form dia tak ada. So, dia akan jadi negatif theta I. Kita akan masukkan dia punya cos 2.85 dan seterusnya. Untuk reactive power, kita akan menggunakan formula V1 sin theta V dan tolak theta I. Kita akan menggunakan V power kita orang 20 dan masukkan polar form ke dalam formula ini untuk mendapatkan reactive power. Untuk active power pula, kita orang akan gunakan hampir sama dengan reactive power, tapi hanya tukar sedikit dia punya formula, iaitu V1 cos theta V tolak theta I, di mana dia punya principle akan sama dengan reactive power. Masukkan dia punya voltage dengan polar form untuk mendapatkan active power. Untuk apparent power, kita akan menggunakan value P dengan Q tadi, setkan P square tambah dengan Q square untuk mendapatkan kita punya apparent power. Kita akan menggunakan kaedah yang sama untuk mendapatkan I1, I2 dan untuk mendapatkan final punya wall circuit untuk apparent power, active power, reactive power dan power factor. Seterusnya untuk phasor diagram dan power triangle. Untuk phasor diagram, kami membahagikan kepada dua value iaitu inductance dan capacitance. Untuk paksi Y adalah untuk imaginary number, manakala untuk paksi X adalah untuk real number. Current untuk inductance adalah 0.069 mA, manakala current untuk capacitance ialah 0.89 sudut 174.49 degree. Untuk power triangle,
Untuk power triangle kami membuat 3, iaitu power triangle untuk iMesh 1, power triangle untuk iMesh 2, dan power triangle untuk keseluruhan sirkuit. Untuk power triangle iMesh 1, kami mendapati value-nya kurang daripada power triangle iMesh 2. Dan untuk keseluruhan sirkuit, value-nya adalah lebih daripada kedua-dua sirkuit. Okay, seterusnya adalah simulation circuit. Untuk circuit ni kami menggunakan software schematic untuk membuat circuit. Jadi dalam software schematic ni kami menggunakan voltage dan current pin untuk mencari nilai I total, voltage load dan current pada IC dan IL. Untuk simulation result, nilai I total yang kami perolehi ialah 0.92 ampere dan voltage pada load yang kami perolehi ialah pada VC 0.055 voltage, R1 9 volt, R2 0.9 volt, R3 7.08 volt, R4 3.66 volt dan VL 10 volt. Untuk nilai IC dan IL pula kami perolehi ialah pada IC 0.006 ampere dan IL 0.91 ampere. Sekian, terima kasih.